Sains bersama Cikgu Dila. Hai, Assalamualaikum dan salam mesra bersama dengan Cikgu Dila. Hari ini kita akan belajar tentang elektrik. Sains tahun 5, unit 5. Cuba bayangkan kalau satu hari tak ada elektrik, apa jadi ya? Jadi dalam topik ini kita akan kenal pasti sumber tenaga elektrik. Yang pertama adalah stesen jana kuasa. Yang kedua, sel suria. Yang ketiga, sel kering. Yang keempat, dinamo. Yang kelima, akumulator. Yang keenam, penjana. Dan cikgu akan terangkan satu persatu sumber tenaga elektrik. Yang pertama, kita ada stesen jana kuasa. Stesen jana kuasa menggunakan tenaga kinetik untuk menggerakkan turbin dan menjanakan tenaga elektrik. Terdapat 3 jenis stesen jana kuasa. Yang pertama, stesen jana kuasa angin, stesen jana kuasa ombak, dan stesen jana kuasa hidroelektrik. Kita lihat stesen jana kuasa angin. Selalunya, stesen jana kuasa angin ditempatkan dekat kawasan yang ada angin yang kuat. Contohnya adalah di sini. Ini adalah stesen jana kuasa dan kincir angin di pulau perhentian. Angin yang bertiup akan menggerakkan kincir angin untuk menjanakan elektrik. Stesen jana kuasa ombak. Stesen jana kuasa ombak diletak di laut, di mana ombak akan menggerakkan turbin di dalam laut untuk menjanakan elektrik. Manakala stesen jana kuasa hidroelektrik, kuasa hidroelektrik menggunakan tenaga kinetik air yang dilepaskan dari empangan atau air terjun untuk memutarkan turbin air untuk menjana elektrik. Jom tengok. Ini adalah stesen jana kuasa hidroelektrik di empangan Bakun, Sarawak. Kemudian kita pergi kepada yang kedua, iaitu sel suria. Ini adalah sel suria di mana gambar yang pertama adalah sel suria yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Dan yang kedua, nampak tak kalkulator kecil tu? Di bahagian atas dia ada sel suria, di mana tanpa bateri kita masih boleh menggunakan kalkulator tersebut. Dan ini adalah sel suria yang diletakkan di bumbung rumah. Biasanya sel suria ini untuk menjana tenaga elektrik untuk kegunaan rumah ataupun pemanas air di rumah. Dan akhir sekali, macam mana satelit kita nak dapatkan tenaga elektrik? Jadi mereka letakkan sel suria pada satelit untuk menjana tenaga elektrik untuk satelit tersebut. Kita pergi kepada yang ketiga, iaitu sel kering. Ini yang paling biasa kita guna untuk alat-alat yang kecil. Dan sel kering ni adalah dalam kategori bateri. Yang mana kita panggil bateri tu, okey. Sel kering adalah salah satu daripadanya. Sel kering adalah sel yang menyimpan tenaga kimia. Tenaga kimia kemudian ditukarkan kepada tenaga elektrik untuk menggerakkan alat. Biasanya alat yang kecil lah, contoh macam mainan, jam dinding. Kita akan guna sel kering. Tapi bateri ada pelbagai jenis yang lain. Mungkin kita biasa nampak. Contohnya kita ada sel alkali. Sel alkali ni lebih kurang macam sel kering juga, tapi setengahnya ada yang boleh dicas semula. Dan kita ada juga sel merkuri. Yang kecil ni biasanya kita letak dalam
jam ataupun yang torchlight kecil laser tu. Kemudian kita ada juga sel lithium ion. Sel lithium ion ni contoh yang biasa kita guna dalam kamera ataupun untuk laptop, handphone. Itu adalah sel lithium ion. Kemudian kita pergi kepada yang keempat, iaitu dinamo. Ini bukan basuh baju tu tau. Ini dinamo macam ini. Dalam dinamo ni ada magnet. Okey, dan dinamo ni diletak pada tayar basikal. Untuk apa? Untuk menjana tenaga elektrik supaya lampu basikal boleh menyala. Okey, So, apabila tayar berputar, roda kecil yang ada pada dinamo turut berputar. Dia berpusing sekali. So, dinamo akan tukarkan tenaga kinetik kepada tenaga elektrik yang dapat menyalakan lampu basikal. Kalau awak kayuh lagi laju, lagi teranglah lampu basikal. Okey, yang kelima, akumulator. Akumulator ni ada dekat kereta, motor ataupun kenderaan yang bermotor, di mana akumulator akan menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik, dan akumulator digunakan untuk menggerakkan kenderaan bermotor, contoh macam kereta, motor, lori, bas. Okey, ni adalah akumulator. Yang orang panggil bateri kereta tu sebenarnya tu akumulator, dan dia di sini. Itu bateri kereta. Motor pun ada juga tau. Akumulator untuk motor. Cuma kat sini cikgu tak boleh lah nak tunjuk kat mana. Dia kat dalam terlindung. Okey, tapi dia kecil sikit daripada akumulator untuk kereta. Motor kan kecil dari kereta. Next, kita tengok untuk nombor 6, iaitu penjana. Okey, penjana dalam bahasa Inggerisnya generator. Okey, ini generator. Ini yang biasa guna dekat rumah-rumah, dekat kawasan pedalaman, ataupun yang paling biasa kita tengok yang ini dekat pasar malam. Okey, penjana untuk rumah di pedalaman, dan ini adalah penjana yang selalu digunakan di pasar malam. Okey, penjana menukarkan tenaga kimia daripada bahan api fosil kepada tenaga elektrik. Kalau pergi pasar malam tu ada dengar bunyi gedeg 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 gedeg. Okey, yang itu sebenarnya datang daripada penjana. Macam mana nak menyalakan lampu dekat kedai-kedai dekat pasar malam tu? Jadi mereka menggunakan penjana. Itu saja. Cikgu rasa sampai sini sahaja kita punya pelajaran berkaitan dengan sumber tenaga elektrik. Terima kasih kerana mendengar. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.